أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 18. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Dia berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunlah bagiku. Lalu Allah telah mengampunkan baginya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya pertama, semua manusia akan melakukan kesilapan. Semua manusia akan melakukan kesilapan. Termasuk para nabi. Yang membezakan orang biasa dengan para nabi ialah para nabi tidak akan melakukan dosa-dosa besar dan perkara yang mencacatkan akhlak sebagai seorang nabi. Sebagaimana para nabi juga telah diampunkan segala dosa, mereka. Yang kedua, kelebihan mengakui dan mengiktiraf dosa yang dilakukan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Iaitu
Allah akan terus mengampunkan dosa mereka yang terus mengakui dosa-dosa yang dilakukan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Adam, dan lain-lain. Yang ketiga, disunatkan bertawassul. Disunatkan bertawassul sebelum berdoa kepada Allah, iaitu dengan mengakui dosa-dosa dan kelemahan yang dilakukan. Okay. Ayat 17. Alhamdulillah. Ayat 17. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Dia berkata, wahai Tuanku, dengan sebab apa yang engkau telah memberi nikmat ke atasku, maka aku tidak akan sekali-kali menolong orang-orang yang berdosa. Pengajarannya pertama, janji daripada Nabi Musa alaihissalam. Dengan sebab nikmat yang diberi oleh Allah, iaitu keampunan, maka dia berjanji tidak akan menolong mana-mana orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang kedua, antara bentuk mensyukuri nikmat Allah ialah melaksanakan perintah Allah, termasuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang ketiga, haram memberi kerjasama kepada orang-orang yang zalim dan melakukan dosa, sama ada
dengan cara tidak mencegah kezaliman mereka atau duduk bersama mereka tanpa pencegahan. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat malam ni sambungan lah. Cerita kisah Nabi Musa AS. Setelah Nabi Musa masuk ke satu bandar, dalam keadaan penduduknya lalai, kemudian dia terserempak dengan dua lelaki yang bergaduh. Satu daripada Qibti dan satu daripada Bani Israel. Lalu Nabi Musa menumbuk bangsa Qibti dan akhirnya mati. Kemudian Nabi Musa sedar itu adalah satu kesalahan, bahkan daripada amalan syaitan. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Dan Allah mengampunkannya. Lepas tu apa jadi? Lepas Allah mengampunkan Nabi Musa AS, apa yang terjadi? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha. Asbaha apa dia? Ada dua maksud. Satu, telah menjadi. Yang kedua, di waktu pagi. Boleh kita terjemah, semalam Nabi Musa membunuh bangsa Qibti, kemudian pagi besok. Itu maksud fa'asbaha. Keesokan harinya. Fil Madinah, keesokan harinya dia, iaitu Nabi Musa, di bandar tersebut. Di bandar itu, iaitu di bandar yang Nabi Musa menumbuk seorang Qibti. Maka apa jadi pada Musa? Pada besokan, khaifan, dalam keadaan ketakutan. Takut apa ni? Yataraqqabu. Yataraqqabu makna apa? Yataraqqabu. Yantazir. Yantazir su'an. Yataraqqabu ni mana dia menunggu-nunggu su'an, perkara yang tidak baik. Sebab pertama dia telah bunuh bangsa Qibti. Yang kedua, dia bunuh di tempat orang, bukan di negeri dia. Jadi kebiasaannya kalau kita bunuh orang di tempat orang, kita hidup tenang tak? Takut. Jadi Nabi Musa ketakutan, menunggu-nunggu ataupun menanti-nanti apa yang akan terjadi. Khususnya daripada keluarga si mati dan juga daripada kerajaan Fir'aun. Okey. Nabi Musa takut. Boleh tak takut? Boleh tak takut? Boleh. Tapi kan ada Allah sebut dalam satu ayat. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, dia tidak ada rasa takut dan tidak sedih.
Jadi siapa ikut hidayah Allah, dia tak takut, Allah kata. Tiba-tiba di sini Nabi Musa takut. Tak dapat hidayah. Siapa tak dapat hidayah? Fitrah? Oh, mana kalau takut sebab fitrah, okey. Okey. Kita ada rasa takut tak? Ada. Mana tak ikut hidayah sepenuhlah. Sebab Allah kata, "Faman tabi'a hudaya." Siapa ikut petunjukku, fala khaufun, tidak ada rasa takut. Okey. Dia takut ni khaufun. Ada dua. Satu, khauful ibadah. Yang kedua, khaufun tabi'i. Khaufun ibadah ialah kita takut kepada yang ditakuti, yang menyebabkan kita dekat dengan dia. Iaitu kita takut pada Allah. Kita takut pada Allah. Kita takut pada azab Allah. Apa kita buat? Kita sembah dia yang menyebabkan kita semakin dekat, bukan semakin jauh. Ini takut terpuji. Kan? Bila kita takut pada azab Allah, kita tak buat dosa. Kita buat yang Allah perintah. Ini takut yang terpuji. Semua yang tak solat tu sebab apa? Sebab berani. Yang buka aurat tu sebab apa? Gedebeh. Dia tak ada rasa takut. Okey, yang kedua, khaufun tabi'i. Khaufun tabi'i ni takut semula jadi. Takut pada benda yang memudaratkan. Seperti takut pada ular. Ada tak orang, ada ular senyum je, relax je, ada? Makna dia dah mati lah tu. Sebelum ular patut dia kan? Nabi Musa bila dia campak tongkat, dan tongkat bertukar jadi ular, dia ada takut tak? Itu takut tabi'i. Sekarang dalam ayat ini Nabi Musa takut tabi'i ke takut ibadat? Tabi'i. Sebab dia rasa bersalah. Kan? Tetapi, takut tabi'i tak ada masalah. Tetapi akan tercela bila? Takut tabi'i akan jadi tercela. Jadi salah. Bila kita takut tabi'i sampai tahap kita tinggal benda yang wajib. Ataupun sampai tahap kita buat benda yang haram. Contoh. Takut rezeki sampai tak solat. Takut tu haram. Takut pada harimau sampai tak solat. Boleh? Takut pada harimau tapi kena solat tak? Kena solat. Ada tak solat khauf? Ada? Sebab tu solat tak boleh tinggal. Takut tabi'i tak apa. Tapi jangan sampai tahap takut. Kenapa tak bangun subuh? Takut hantu kat luar. Itu hukumnya haram. Allah kata apa? Dalam Quran? Sambung. Masya Allah. Fa'in khiftum. Fa'in khiftum. Farijalan. Au. Rukbanan. Surah Baqarah ayat berapa? Berapa? 239. Betul ni? InsyaAllah macam tak confirm macam. Betul? 239. Betul? Ahsanta. Okey, tengok Allah kata apa? Fa'in khiftum. Maka, in sekiranya khiftum, kamu takut. Kalau kamu dalam keadaan takut. Takut apa ni? Takut tabi'i. Farijalan. Maka, apa makna rijalan? Solat sambil berjalan. Solat tak boleh tinggal. Takut pada apa ni contoh? Musuh? Kita dah ada wuduk kan?
Masa ada 10 minit lagi nak habis. Waktu zuhur. Tiba-tiba ada perompak datang kejar kita. Ada 10 minit. Kalau kita tak solat, habis waktu. Jadi sambil kita lari daripada musuh, boleh tak kita solat? Ada dalil? Ada dalil tak? Inilah. Surah apa? Baqarah ayat 239. Orang dulu, yang kita belajar dulu, tak boleh solat kalau bergerak. Kan? Kalau nak bergaru pun, jangan turut-turut. Sekali, lepas tu 2 kali, lepas tu 3 kali. Sebab apa? Bergerak 3 kali berturut-turut, batal solat. Yang ni berapa kali bergerak ni? Solat sambil lari daripada musuh. Berapa kali? Dan macam mana cara dia bergerak? Slow and steady ataupun? Okey. Perjalanan. Tapi kalau orang tu kejar lagi laju. Rukbanan. Naik kenderaan. Kita start kereta, jalan sambil tu solat. Boleh ke tak? Tapi dah habis semua, perompak pun kena tangkap. Kita kena qada tak solat tu? Ada dalil tak kena qada? Ada dalil tak kena qada? Tak ada ayat suruh qada. Tak payah qada lah. Yang kena qada yang mana? Yang tinggal solat dengan sengaja. Takut pun tak, harimau pun tak ada. Itu kena qada. Okey? Jadi takut tabi'in tak ada masalah. Tapi jangan sampai tinggal yang wajib ataupun buat benda yang haram. Contohlah dia takut kena pecat. Dia pun buka aurat. Sebab apa? Syarikat kena apa aturan, kena buka aurat. Tak boleh pakai tudung. Kalau tak, kena pecat. Dia pun takut, dia langgar perintah Allah, ikut peraturan syarikat. Itu hukumnya haram. Okey? Cuba buka surah ni. Surah Ali Imran, ayat 175. Okey. Ini berkenaan dengan dalam peperangan. Allah kata apa? Innama ada orang mengatakan pada tentera Islam, no, musuh sedang berkumpul ramai. Jadi takutlah pada musuh. Sebab mereka ramai, kamu tak ramai, kamu sikit je. Maka Allah turun ayat ini menenangkan orang beriman. Innama, sesungguhnya hanyalah zalikum, yang demikian itu menakut-nakutkan tentera Islam ni adalah syaitan. Kerja syaitan menakutkan siapa? Yukhawifu. Menakut-nakutkan awliya. Awliya ni apa dia? Kuncu-kuncu syaitan, iaitu orang kafir. Syaitan menghasut kuncu-kuncu dia, orang kafir, orang munafik, supaya menakut-nakutkan orang beriman. Tentera kamu kecil, tentera musuh besar. Takutlah pada musuh. Jadi Allah kata itu kerja apa? Syaitan. Maka Allah larang. Fala takhafuhum. Jangan. Haram. Takut dalam peperangan, takut pada musuh, tabi'i. Tapi bila sampai takut pada musuh dan cabut lari, hukumnya haram. Fala takhafuhum. Jangan kamu takut mereka. Wa khafuni. Dan takutlah hanya kepada aku. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Okey. Cuba buka surah An-Nur. Surah An-Nur. Ayat berapa tu? 37. Tadi Allah kata jangan takut. Takut apa tu?
Takut tabi'in ke takut ibadat? Yang tadi. Takut tabi'in tapi sampai tahap itu hukumnya haram. Okey, kita tengok yang ni pula. Rijalun. Rijal apa dia? Lelaki-lelaki. La tulhihim tijaratun. Tijarah apa dia? Allah nak puji ni. Siapa ni? Allah nak puji ahli perniagaan. Perniagaan tidak melalaikan mereka. Wala bai'un dan tidak juga jual beli. Bai'un ni jual beli. Jual beli termasuk tak dalam perniagaan tijarah? Masuk tak? Dah masuk, kenapa Allah sebut lagi? Dalam banyak-banyak perniagaan yang biasa manusia buat ialah jual beli. Jadi Allah kata, Allah nak puji ni. Perniagaan dan jual beli tidak melalaikan lelaki ataupun orang-orang yang berniaga daripada apa? An zikrillah. Daripada berzikir pada Allah wa iqamis salat. Sibuk macam mana berniaga pun dia tak lupa salat, dia tak lupa zikir. Zikir pagi baca, zikir petang pun baca, Allah puji. Wa ita'iz zakat, bila dapat duit, dia tak lupa beri zakat, sedekah. Apa punca? Apa pendorong untuk dia berniaga tapi tetap jalankan laksana? Perintah zikir, solat. Pendorongnya ialah yakhafuna yauman. Mereka sentiasa takut hari apa? Tataqallabu. Berbolak-balik fihi al-qulub. Hati-hati wal absar dan bila ni? Kita bila biasa mata dengan hati sentiasa tak tenang, berbolak-balik bila ni? Dalam suasana menakutkan. Dan Allah gambarkan hari kiamat tu hati dan pandangan mata manusia sentiasa tak tetap sebab menakutkan. Okey. Jadi ahli perniagaan ni masuk solat berhenti. Waktu zikir dia berzikir. Dia tak lalai. Apa sebab? Takut pada apa? Hari kiamat. Dia tak menipu. Okey, takut ni takut apa? Khaufun apa? Ibadah. Takut ibadat, tak ada masalah. Okey? Kenapa Allah sebut perniagaan? Kenapa Allah tak sebut pegawai kerajaan tak pernah lalai daripada solat dan zikir? Ataupun ustaz ke, ulama ke? Kenapa perniagaan? Yang paling lalai ialah perniagaan. Kenapa? Sebab yang paling banyak untung berniaga. Betul kan? Pegawai kerajaan mana kaya? Betul kan? Sebab tu dia perlu pada apa? Yang paling kaya ni sebab orang berniaga. Lepas tu ramai pegawai kerajaan berhenti sebab berniaga. Berniaga apa? Berniaga online. Kadang-kadang tengah bekerja kerajaan pun sempat buat. Ada pengalaman kan? Okey. Jadi ini takut ibadat. Dan takut ibadat terpuji. Okey, kita balik pada ayat kita. Tengah-tengah Nabi Musa takut duk nanti-nanti apa berita yang akan berlaku ni. Faiza, maka tiba-tiba tengah-tengah takut tiba-tiba allazi orang yang istansarahu yang minta pertolongannya bila ams siapa dia? Amsi semalam. Kalau besok Wadan. Kalau hari ini? Alio.
Ams, semalam. Pertolongan semalam. Ini semalam KL lah, bukan semalam Kelantan. Kalau semalam Kelantan apa mana? Malam. Malam kan. Okey. Nabi Musa tengah-tengah takut. Tiba-tiba, orang yang minta tolong dia semalam. Kan? Yastasrikhu. Yastasrikhu ni berteriak. Daripada sarkhun. Sarkhun ni mana? Sautun rafi'. Suara tinggi, menjerit. Tapi maksud di sini ialah yastaghisuhu. Menjerit minta tolong. Tiba-tiba orang yang minta tolong dia semalam, minta tolong sekali lagi. Menjerit minta tolong. Okey, apa kata Musa pada lelaki ini? Qala, mana lelaki ini Qibti ke Israel? Israel. Qala lahu, telah berkata kepadanya. Siapa berkata? Nabi Musa. Cuba erak sikit Musa. Erak. Pelajar akademik. Erak Musa. Takkan nak suruh pelajar belakang erak. Pelajar akademik lah. Cuba erak Musa. Fa'il. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah al-alif. Tak baca cukup. Lagi pening orang lain. Qala telah berkata kepadanya Musa. Telah berkata Musa kepadanya. Nya tu siapa? Yang menjadi mana yang Bani Israel tu? Innaka, sesungguhnya engkau lagawiyyun. Lam ni inna harfu taukid. Lam pun harfu taukid. Macam innal insana lafi. Dua-dua harfu taukid. Sesungguhnya engkau pasti. Ghawiyun apa dah? Daripada al-ghiwayah. Dan kita pernah jumpa sebelum ni. Lawan dia ar-rusydu. Al-ghayy. Qad la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya engkau pasti orang yang sangat sesat. Mubin. Lagi nyata. Kenapa Musa kata dia sesat? Mana Musa kata mu ni memang ada masalah. Semalam baru bergaduh. Dah bergaduh semalam, minta tolong aku. Bergaduh lagi, minta tolong aku lagi. Bengong lah. Tu. Bengong okey lagi kan? Mana lebih teruk? Bengong dengan rawiyun. Okey. Jadi Musa tahu sebenarnya dia ni memang suka buat hal. Suka buat masalah. Okey. Falamma. Kita sambung. Falamma maka lama pada tatkala an arada bahawa arada dia ingin, dia ni Musa an yabtisha pada al-batshu al-akhzu biquwwah wa unuf. Al-akhzu bil quwwah.
Al-batshu makna apa? Al-akhzu, ambil, biquwah dengan kuat, dan unuf, kasar. Mana pukul dengan teruk. Allah kata apa? Inna batsha rabbika lasyadid. Surah apa? Al-Buruj. Ayat 12. Okey, cuba buka. Surah Al-Buruj. Inna batsha rabbika lasyadid. Nak terjemah apa ni? Sesungguhnya siksaan ataupun azab Rabbika, Tuhan engkau maha keras. Satu lagi buka surah apa ni? Wa iza batastum jabbari. Surah apa tu? Surah Al-A'raf. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 130. Maklumat salah. Okey, wa iza batastum, sama batasha. Apabila kamu pukul dengan kuat, batastum jabbarin. Kamu pukul, kamu belasah sebagaimana pukulnya orang-orang yang jabbarin, orang yang ganas, orang yang jahat. Ini Allah nak mencela. Allah nak mencela siapa? Tengok ayat sebelum ni ialah kaum Ad. Apa kelebihan kaum Ad? Allah jadikan fizikal dia besar dan kuat. Tapi dia salah guna kekuatan, dia pukul orang yang lemah. Maka Allah cela dia. Bila kamu pukul dengan sebagaimana orang jahat. Okey. Tapi ayat ni dijadikan oleh untuk ubat sakit lutut. Betul kan? Ada kaitan tak lutut dengan kaum Ad? Tak ada kaitan langsung. Wa iza batastum jabbarin. Okey, kita balik pada ayat kita. Falamma arada, maka tatkala dia ingin an yabtisha, untuk yabtisha apa tadi? Memukul dengan kuat. Billazi huwa adu, dengan allazi, orang yang huwa, dia adalah aduun. Apa makna aduun? Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum. Apa makna? Musuh. Maka tatkala Nabi Musa ingin memukul dengan orang yang dia adalah musuh. Aduun, dia adalah musuh. Lahuma, kepada keduanya. Siapa ni? Siapa yang musuh? Siapa musuh? Siapa? Bani Israel ke Kibti? Tengok, tatkala Nabi Musa ingin pukul dengan orang yang dia adalah musuh kepada keduanya. Kedua tu siapa? Oh, Kibti. Yang mana satu Kibti ni? Ada 3 orang ni. Satu musuh, satu lagi musuh kepada kedua-duanya. Tak, dia Nabi Musa yang bergaduh, Musa dengan Israel dengan Kibti, kan? Jadi Israel dengan Kibti memang bermusuh. Musa bangsa apa? Israel. Jadi siapa bermusuh dengan siapa? Kibti bermusuh dengan
Dua Bani Israel, iaitu Musa dan Bani Israel seorang tu. Faham tak? Jadi musuh ni ialah Qibti. Jadi Musa bila dia nak pukul, musuh kepada dia dan kepada Bani Israel itu. Faham? Qala, dia berkata. Siapa berkata ni? Nanti dulu. Tengok siapa cakap. Ya Musa. Wahai Musa. Aturidu? Adakah? Turidu engkau? Turidu apa dah? Engkau ingin. Engkau ingin. Adakah engkau ingin antaqtulani, membunuh aku? Ya, aku. Membunuh aku. Kama, sebagaimana qatalta, engkau telah bunuh nafsan, seorang. Bil ams, semalam. Okey, siapa yang cakap ni? Kipti. Kipti ke Israel? Ada dua pendapat. Satu Kipti, satu Israel. Muslimat kata Israel kan? Kipti. Okey. Sekarang ada dua pendapat. Dan sebenar dalam kitab tafsir pun dua pendapat. Dua pendapat. Jadi yang kata Kipti pun ada hujah dia, yang kata Israel pun ada hujah dia. Yang masalah yang tak faham langsung. Okey, pendapat pertama, yang berkata ni Israel. Yang berkata ni Israel. Sebab apa Israel yang berkata pada Musa, kenapa engkau nak bunuh aku? Sebab sebelum ni Musa kata apa pada dia? Innaka laghawiyyun mubin. Engkau ni memang teruklah, sesat. Jadi bila Musa dah claim dia tu bersalah, jahat, suka buat masalah, dia rasa bila Musa nak pukul, dia rasa Musa nak pukul dia. Padahal Musa nak pukul Kipti. Faham? Kenapa? Adakah engkau nak bunuh? Adakah engkau nak bunuh aku sebagaimana engkau telah bunuh yang semalam? Siapa tahu yang bunuh Kipti semalam ialah Musa? Siapa yang tahu? Israel. Kipti tak tahu kan? Yang tahu Musa bunuh Kipti siapa dah? Israel ni lah. Sebab tu dia kata, takkanlah kamu nak bunuh aku macam engkau bunuh semalam. Ini pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata yang bercakap ni ialah Israel. Bukan Kipti. Tapi pendapat kedua yang berkata ni ialah Kipti. Sebab musuh cakap apa ni? Siapa musuh kepada Nabi Musa? Kipti. Jadi sepatutnya Musa nak bunuh siapa? Musuh lah. Kan? Jadi pendapat yang kedua mengatakan yang bercakap ni ialah Kipti. Bila Musa nak angkat penumbuk tu, Kipti terus kata, takkanlah kamu nak bunuh aku macam sebagaimana kamu bunuh semalam. Boleh faham? Tapi pendapat mana yang lebih tepat? Kalau ikut ayat tu, Israel. Sebab itulah, lepas Israel cakap pada Musa, takkanlah kamu nak bunuh aku macam kamu bunuh semalam.
Yang Kipti ni tahu. Rupa-rupanya yang bunuh Kipti semalam Musa. Dia terus balik report pada Firaun. Cerita seterusnya. Firaun pun berbincang, buat perancangan nak bunuh Musa. Setelah bila dia? Setelah dia tahu yang bunuh Kipti ialah Musa, dan mereka yakin Musa itu sebenar adalah Bani Israel. Sebelum ni dia tak tahu, kan? Kan Musa masuk istana tu dalam masa dia baby, tak tahu bangsa apa. Dulu mana ada DNA. Okey. In turidu. In apa makna? Tidaklah. Turidu. Engkau ingin. Illa. Kecuali. Orang tanya, ni kadang-kadang kita terjemah sekiranya. Kan? Kadang-kadang kita terjemah tidak. Bila kita akan terjemah tidak? Bila ada illa. Kalau ada illa kat depan, sini mesti tidak. Tidaklah engkau ingin kecuali antakuna, melainkan untuk menjadi jabbar. Apa makna jabbar tadi? Orang? Tak, jabbar ni bukan setakat kuat. Kuat dan jahat. Itu jabbar. Jabbari macam tadi. Wa iza batastum jabbari. Okey, jabbar. Kuat. Lagi jahat. Fil ardi, di bumi. Di mana ni? Bumi mana ni? Ada pendapat di Madinah yang dia bunuh Kipti tu. Kamu nak jadi gangster kat sini ke? Siapa cakap ni? Firaun pula. Ya Allah, mana ada Firaun kat sini? Siapa? Khilaf lah. Sama ada Israel ataupun Kipti. Kemudian, wama turidu, dan tidaklah turidu, engkau ingin antakuna, untuk menjadi minal muslihin, daripada muslih apa dia? Kalau islah membaiki, kan? Islah membaiki. Kalau muslihin, orang. Kan kita dah belajarkan, kalau perkataan bermula dengan mim dan bari depan, menunjukkan apa? Orang. Contoh lain? Allah, tak ada perkataan lain ke? Yang lain-lain sikit. Muhsinin, mufsidin, mujahidin, mujrimin, muflihin, muflihun, munafiqun, mujahidun. Jadi kalau mu tu menunjukkan orang. Daripada orang-orang yang membuat islah. Islah ni lebih kepada apa? Perdamaian, untuk membaiki. An tuslihu bainan nas. Jadi ini tuduhan. Siapa ni? Katalah, yang berkata ni ialah orang Kipti. Dia kata apa? Musa, engkau dah bunuh semalam, seorang. Makna engkau ni jenis nak jadi apa ni? Semalam dah bunuh, hari ni nak bunuh lagi. Memang engkau nak jadi jabbar. Dan engkau memang tak nak buat islah. Bukan nak damaikan orang bergaduh, tapi nak bunuh orang je. Tapi ini adalah sebagai fitnah, tuduhan kepada Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa tumbuk Kipti semalam pun sebab apa? Tak, tujuan asal. Nak mencegah kemungkaran. Itulah islah. Islah ialah mendamaikan, mencegah kemungkaran. Okey. Jadi yang ni Nabi Musa bunuh tak? Tak.
Tengok cerita seterusnya. Waja'a. Dan ja'a. Telah datang. Rajulun. Seorang lelaki. Min aqsal Madinah. Dari Aqsa. Apa dia Aqsa? Ha? Pernah dengar tak Masjidil Aqsa? Pernah? Apa makna? Oh, pergi dah. Tapi tak tahu apa makna Aqsa. Aqsa ialah isim tafdhil, paling jauh. Dia macam akbar, paling besar. Ahsan, paling baik. Afdal, paling afdal. Aqsa, paling jauh. As'ad, paling bahagia. Betul As'ad? Betul? Betul tak? Oh, As'ad, betul? Paling bahagia. Kalau tak betul, kena tukar nama. Ha? Okey, dari hujung. Madinah, bandar lah. Macam mana keadaan dia datang? Yas'a. Bersegera. Yas'a ni bersur'ah. Datang dengan bersegera. Dia nak bawa berita apa ni? Qal. Dia berkata. Ya Musa. Wahai Musa. Siapa lelaki ni? Siapa? Pegawai? Kawan Musa dan dia juga pegawai. Mana tahu? Ha? Oh, belajar sirah dulu. Oh, pernah dengar. Ada orang jawab tak penting siapa. Sebab tu Allah sebut rajulun kan? Okey. Inna, apa kata lelaki ni pada Musa? Inna, sesungguhnya. Al-Malak. Malak pada? Pembesar. Dan mala'an ni dalam bahasa Arab, mala'a penuh. Mala'al ma' penuh. Tapi perkataan yang sama digunakan pada pembesar. Kenapa? Sebab pembesar bila masuk majlis, semua mata penuh. Penuh mata melihat pada dia. Betul kan? Contohlah, perkahwinan anak raja kan. Semua raja-raja sultan kan. Kita yang orang biasa tengok apa? Mau tengok. Mata-mata penuh dengan melihat kepada pembesar. Itu makna malak. Pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar yang tak besar pun. Ha? Ya'tamiruna. Ya'tamiruna bermesyuarat. Mereka bermesyuarat. Daripada perkataan amarah. Amarah apa mana? Arahan. Jadi bila memusyarat, masing-masing mengarahkan. Buat macam ni, buat macam ni. Jadi lelaki ni bagi kepada Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar bermesyuarat bika, tentang engkau. Untuk apa? Liyaqtuluka. Untuk mereka membunuh engkau. Lam. Lam ni lam apa ni? Li. Ha? Lam ta'lil. Baru belajar semalam kan? Ha? Semalam kan? Apa makna lam ta'lil? Lam untuklah. Dan fa'il mudhari' selepas tu jadi mansub. Apa yang menasabkan fa'il mudhari' selepas itu? An mudmarah. Bukan lam. Okey. Jadi mereka, untuk mereka membunuh. Mereka kat mana? Dalam ayat ni.
Kat mana mereka? Ha? Wow. Was patah ni mereka ni. Ni mereka ni. Ka tu engkau. Siapa? Nabi Musa. Faham? Jadi was patah tu makna dia mereka. Balik kepada siapa? Al-Malak, pembesar. Jadi lelaki ni bagi kepada Musa, pembesar-pembesar dah bermesyuarat, dah putuskan nak bunuh engkau. Fakhruj. Maka dia nasihat pada Nabi Musa, ukhruj. Maka keluarlah. Keluar daripada bandar tu. Ini sesungguhnya aku laka. Aku bagi engkau minan nasihin adalah nasihin apa dah? Dari penasihat ataupun orang yang memberi nasihat. Kenapa dia cakap ni? Inni laka minan nasihin. Sebab dia nak yakinkan Nabi Musa. Okey. Siapa lelaki ni? Tapi dia dapat maklumat daripada mana? Daripada pembesar. Makna apa tu? Orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Ni maklumat rahsia menteri-menteri kan. Mesti orang dalam kan? Orang mana? Orang Putrajaya? Okey. Tetapi kenapa dia bagi tahu pada Musa? Kenapa dia bocorkan rahsia? Firaun pun kena. Firaun lagi kena. Firaun yang besarkan Musa. Kenapa dia bocorkan rahsia? Dia ni bangsa Kipti ke Israel? Pastilah Kipti. Mana Firaun ambil bangsa Israel jadi orang kanan dia? Masa tu Bani Israel jadi apa? Hamba-hamba bangsa Kipti. Jadi soal, kenapa orang dalam bangsa Kipti buat kerja masalah untuk Nabi Musa yang bangsa Israel? Isteri Firaun. Mana mesti dapat mimpi semalam ni, Cuba buka surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 28. 28. Okey. Ada ahli tafsir mengatakan lelaki itu ialah lelaki ni. Dalam surah Ghafir ayat 28. Cuba terjemah. Waqala, dan berkata rajulun mu'minun. Orang beriman. Min ali Fir'aun, daripada keluarga mana, daripada bangsa Kipti, tapi dia beriman. Tetapi orang tahu tak dia beriman? Tak. Yaktumu imanahu. Dia sembunyikan imannya. Bolehlah, kenapa tak boleh? Kan sahabat Nabi peringkat awal sembunyi tak iman? Sembunyi. Yaktumu imanahu, sembunyikan imannya. Jadi bila Musa dengan pembesar berbincang nak bunuh Musa, Firaun berbincang dengan pembesar nak bunuh Musa, lelaki ini beriman secara rahsia. Maka dia buat sesuatu untuk menghalang Firaun bunuh Musa. Dia bagi idea apa dia? Dia bukakan minda Firaun. Ataqtulu, adakah kamu semua nak bunuh rajulan? Lelaki dia tak sebut Musa. Kalau dia kata ataqtuluna Musa, confirm dia kena pancung. Faham tak? Maknanya dia bela Musa. Tapi dia cakap secara umum. Adakah patut kamu nak bunuh seseorang yang dia berkata, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Dia hanya mengatakan, Tuhan aku ialah Allah. Takkan nak bunuh. Wa qad ja'akum, dan dia telah bawa pada kamu bayyinat, bukti. Min Rabbikum, daripada Tuhan kamu. Kemudian dia bagi andaian.
Wa in yaku kaziban. Kalau lelaki ni yang mengaku beriman dengan Allah, kalau dia kazib. Apa mana? Kalau dia cakap bohong, fa'alihi kazibu. Dia kena laknat. Jadi kenapa nak bunuh? Sebab siapa berdusta pada Tuhan, dia kena, Allah akan hukum. Biarkan dia. Tapi wa in yaku sadikan. Tapi kalau dia bercakap benar, apa jadi? Cuba. Wa in yaku sadikan. Kalau lelaki tu bercakap benar, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Maka akan menimpa kamu apa yang lelaki itu janji. Kalau tak beriman, Allah janji turunkan azab. Kalau dia dusta, Allah hukum dia. Tapi kalau dia cakap benar, azab akan menimpa kamu. Innallah, sesungguhnya Allah, la yahdi. Allah tidak akan memberi hidayat siapa yang musrif, melampau dan kezab, penipu. Boleh faham? Jadi apa yang lelaki ni cuba nak buat? Ha? Apa yang dia nak buat? Dia nak halang Firaun daripada bunuh. Tapi Firaun buat keputusan bunuh. Maka ada ahli tafsir mengatakan dia cepat-cepat pergi jumpa Musa. Sebab tu ada perkataan apa? Yas'a. Kalau orang tanya kenapa dia pergi dengan bersegera? Ha? Takut utusan Firaun sempat sampai kat Musa, Musa kena bunuh. Sebab tu perlu segera. Ha. Boleh? Okey, kita balik pada ayat tadi. Ada satu ayat yang nak sama dengan ayat ni. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Surah Yasin macam mana? Apa beza dia? Dua-dua ada rajulun. Oh. Okey, tak apa. Yang surah Al-Qasas tadi, macam ni ayat dia. Waja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Tengok susunan ayat. Apa yang membezakan? Semua ada perkataan. Ja'a sama ada kan? Min aqsal Madinah ada. Min aqsal Madinah. Rajulun ada. Yas'a ada. Yang membezakan pada susunan ayat kan? Surah Yasin, dia sebut apa dulu? Datang dari hujung kota seorang lelaki. Lelaki last. Surah Al-Qasas, telah datang lelaki. Hujung kota last. Boleh faham? Apa beza? Apa dia? Tak, Yas'a semua hujung. Yang membezakan lelaki ni. Surah Al-Qasas lelaki di awal, Surah Yasin lelaki di hujung. Sini. Surah Yasin lelaki di hujung. Surah Al-Qasas lelaki di awal. Yang surah Yasin, surah ni ya, Allah nak tegaskan lelaki ni datang daripada hujung kota. Yang surah Al-Qasas, sebab itulah bahasa Arab, bahasa daripada Allah. Apa sahaja perkataan yang Allah guna, apa saja yang Allah dahulukan, apa yang Allah akhirkan, pasti ada maksud. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Okey. Cuba fikir. Semua ulul albab kan? Oh, subjek dia daripada hujung. Kenapa? Apa dia? Oh, surah Yasin dia nak cerita dan nak fokus hujung kota. Kan? Hujung kota. Sebab apa?
Yalah, yang atas surah Qasas pun jauh juga. Aqsal Madinah. Yang wajiran tu awalan khususkan kepada Yang mana ni? Yang ni, Qasas. Allah nak fokus pada lelaki. Yang bawah nak fokus pada jauh. Kenapa? Ha? Ha? Yang surah Yasin nak cerita bab dakwah. Yang atas? Bukan nak cerita bab dakwah. Bukan. Okey. yang orang atas tu dia masuk kat dalam Madinah tu lagi. Dia dengan sebab tu dia dapat bagi tahu Nabi Musa cepat. Oh, yang ni? Daripada? Itu dekat Madinah, masih dekat dengan Musa. Tapi dia tak kata pun ni dah masuk bandar. Bila dia dapat segera bagi tahu Nabi Musa tu maksudnya dekat lah, tak adalah jauh sangat. Tapi kalau yang dekat bawah tu Allah nak tegaskan tentang dakwah, dia bilang dakwah ni memang kena pergi jauh. Sebabkan macam Nabi Muhammad sekarang, sebabkan dia dapat pergi jauh, menyebabkan satu dunia dapat. Oh. Tapi Nabi Muhammad sampai Madinah je. Okey. Dah dekat-dekat dah tu. Subhanallah. Tengok Yang surah Yasin ni lelaki tu nak pergi apa? Berdakwah. Apa hukum berdakwah? Wajib. Hukum berdakwah adalah wajib. Jadi Allah nak tegaskan dakwah adalah wajib walaupun daripada jauh dan kena datang juga bersungguh-sungguh sebab dakwah adalah wajib. Nak selamatkan nyawa orang. Maka Allah dahulukan dari jauh. Jangan buat alasan jauh sebab dakwah adalah wajib. Masuk akal tak? Ada orang kat Kuala Lumpur sedang kelemasan dan kita seorang boleh selamat. Kita duduk di Shah Alam. Masuk akal tak kita buat alasan jauh? Sedangkan orang lain tak boleh selamat kecuali kita. Tak boleh. Kita kena pergi. Boleh faham? Jadi kalau buat kerja dakwah wajib dan bila wajib kena buat sungguh-sungguh walaupun daripada jauh. Dan datang segera, jangan tangguh. Sebab nak selamat orang bukan daripada mati, tapi daripada masuk neraka. Adapun surah Al-Qasas, dia bukan nak pergi berdakwah. Dia nak pergi apa? Dia bukan dakwah. Dia nak bagi nasihat pada Nabi Musa yang berdakwah. Yang berdakwah Nabi Musa, dia hanya sebagai minan nasihin, penasihat, tak wajib. Dia bila tak wajib, Allah nak fokus pada apa? Lelaki ni. Lelaki tu datang apa misinya. Jadi tak penting daripada jauh ataupun dekat. Sebab tu daripada jauh Allah kebelakangkan. Boleh faham? Boleh faham? Jadi pengajaran yang paling penting apa dia? Pengajaran paling penting ialah dakwah ni wajib. Walaupun daripada jauh dan kena buat sungguh-sungguh. Walaupun risikonya mati. Sebab apa? Kita nak selamatkan orang untuk lepaskan tanggungjawab kita yang wajib. Walaupun mati. Tapi sekarang berapa ramai yang berfikir macam ni? Daripada hujung kota, walaupun susah, datang bersegera, walaupun risiko mati, dia pergi juga. Berapa ramai yang berfikiran macam tu? Tak ada kan? Yang ada apa dah? Waktu cuti, waktu rehat. Tengoklah minggu depan, bulan depan, pencet. Betul? Tapi kisah ni dalam surah apa ni? Surah ni dia tak pernah tertinggal baca setiap minggu. Tapi praktikalnya, okey. Okey, kita balik pada surah kita. Saya nak tekankan juga perkataan yas'a. Kalau surah Yasin, kenapa kena ada yas'a? Kenapa ada yas'a? Nak menunjukkan dakwah kena segera. Okey. Dalam surah Al-Qasas, kenapa ada yas'a juga? Sebab kalau dia lambat, Musa tak selamat. Tujuan dia nak selamat Musa.
Jadi kalau lambat sampai, rugi. Musuh mungkin dibunuh. Dan ada juga satu lagi ayat yang menunjukkan kena segera. Dia bukan berdakwah, bukan nak selamatkan orang, tapi menuntut ilmu. Allah juga guna perkataan yas'a. Surah apa? Ayat apa? Belajar kena segera. Jangan tunggu. Surah apa? Kuat sikit. Jawab dengan segera, jangan lambat. Surah apa? Abasa. Baca ayat tu. Wa amma man ja'aka yas'a. Fa anta anhu talaha. Allah nak tegur Nabi. Sebab bila datang orang buta, Nabi tak layan. Nabi Allah kata apa? Wa amma adapun man ja'aka, orang yang datang pada engkau dalam keadaan yas'a. Datang untuk apa ni? Menuntut ilmu, Allah sifatkan yas'a. Tak boleh tangguh. Sebab ilmu ni macam waste lah kan. Kalau lambat buka, boleh sesat jalan. Okey? Jadi nak belajar, nak berdakwah, nak selamatkan orang, kena segera. Tapi nak cari rezeki, segera ke? Apa dia? Berjalan. Apa ayat? Surah? Tak. Surah apa? Kalau bab rezeki Allah kita berjalan dia. Bukan yas'a. Al-Mulk. Ayat? Tak. Surah Al-Mulk. Baca ayat tu. Kan baca tu tak malas surah Al-Mulk. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimu bidhati sudur. Lepas tu? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul ard. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan. Cepat dah. Okey. Tengok Allah kata. Dia yang menjadikan untuk kamu al-arda zalula. Apa makna zalula? Zalula ni makna tunduk. Allah jadikan bumi ni tunduk. Iaitu mudah kita nak pergi mana, nak cari rezeki. Zalula. Kemudian Allah kata apa? Famshu. Berjalan. Allah tak kata bersegera berjalan. Fi mana kibadai. Seluruh pelusuk bumi. Kemudian makan. Berjalan makan. Allah tak kata bekerja. Allah tak kata bersegera. Berjalan makan. Menunjukkan apa? Rezekinya ada di mana-mana. Fi mana kibiha. Tapi ingat. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya kamu kembali. Kalau amal soleh pun Allah suruh bersegera. Apa dalil? Fastabiqul khairat. Berlombalah buat khairat. Kalau bertobat pun Allah suruh segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau bertobat pada Allah pun Allah kata lari. Bukan segera dah, lari. Larilah kepada Allah bila nak bertobat. Apa ayat tu? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Surah apa ni? Penghafal. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Surah Maryam kan?
Ali Imran. Bukan lah. Bukan. Masa Az-Zariyat ayat 50. Tengok. Pasal bertobat, pasal amal soleh, pasal berdakwah, pasal berilmu, semua Allah kata segera. Tapi pasal rezeki, jalan. Tapi sekarang, manusia terbalikkan apa yang Allah cakap. Pasal bertobat, tangguh. Pasal berdakwah, bukan kerjaku. Pasal menuntut ilmu, lepas bencin. Pasal rezeki, yas'ah, kan? Sebab tu manusia duduk dalam masalah. Sebab tak ikut peraturan Allah. Ya Allah jamin, dia kelang kabut. Ya Allah tak jamin, dia slow and steady. Okey? Lepas ni lah Musa lari. Lari ke mana? Ke Madian. Ikut kita sambung. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung besok. Besok ada kelas sirah. Pagi besok pukul 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم